Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وقال الله تعالى في الكتاب العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام إنما عمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة ينكحها فهجرته إليه ما هجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saya muliakan pengurus majlis, Imam Dua, pengurusi masjid, Cikgu Jalal, datang kuasa, Imam Bilal, datang kuasa, saudara-saudara, bapa, ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tak pernah sampai sini. Selalu dekat masjid dan dekat lembau utama. 2 hari lepas dekat Kundo Hili. Dan sebelum tu pagi tu dekat Masjid Yusuftih. Di situ Masjid Yusuftih tu kerap lah. Ini saya banyak dekat kawasan Seremban, Seremban Luar, Nilai. Apapun alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kesyukuran kerana Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita untuk berada pada tahun hijrah ini. Ada orang yang tak sekesempatan. Di taman saya tu ramai meninggal. Ada yang meninggal dalam tidur selang seminggu selepas anaknya meninggal. Ada yang meninggal dekat lorong tu 3-4 biji rumah meninggal. Hampir-hampir beza beberapa hari sahaja, bulan, minggu. Dan pada malam ma'al hijrah kita doa akhir tahun dan awal tahun, itu pun ada jenazah sampai. Maknanya nak tunjuk kepada kita bahawa bukan semua orang berkesempatan untuk berada pada tahun ni, hijrah ni. Yang setiap tahun kita sambut. Walaupun hijrah Nabi bukan bulan Muharram. Hijrah Nabi bukan bulan Muharram. Ada kata bulan Zulqa'dah, ada kata bulan Rejab. Namun tahun hijrah ini mengambil titik tolak atas kebenaran. Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika menjadi khalifah banyak mengutuskan surat-surat kepada gubernur-gubernurnya, kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah yang menjadi gubernur di Baitul Maqdis, kepada Amr bin Al-As yang menjadi gubernur di Mesir, dan begitulah gubernur yang berada di Iraq, di Yaman dan sebagainya. Amr bin Al-As tak kala menjadi gubernur di Mesir, dia telah hantar beberapa surat bertanya kepada khalifah. Bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu
setiap perkara yang nak diambil tindakan, maka dia tanya khalifah. Dan bila surat yang pertama sampai, diiringi surat yang kedua, dia tidak tahu surat yang mana yang Sayyidina Umar jawab. Kerana waktu itu tidak ada tarikh. Maka bila berlaku begini, Amru kata, wahai khalifah, lebih baik kita menetapkan satu kalender kita, tahun kita, supaya setiap surat yang sampai di antara surat yang pertama, kedua yang kamu balas, kami tahu yang mana satu surat itu yang dahulu dan yang kemudian. Maka Umar telah mengambil kira dan menetapkan bahawa hijrah Nabi ke Madinah dikira sebagai tahun hijrah. Sebab tu kalau kita sebut, kalau sebelum itu kita sebut 2 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah, macam tu. 4 tahun, 5 tahun sebelum hijrah Nabi. Bawa contoh, Abu Hasan Ali An-Nadwi dalam kitabnya Sirah An-Nabawiyah, dia sebut berlaku perang Bu'as di antara Aus dan Khazraj 5 tahun sebelum hijrah Nabi. Jadi dia ambil kira hijrah itu 5 tahun. Isra' Mi'raj dia ambil kira 2 tahun sebelah hijrah Nabi. Jadi Sayyidina Umar telah buat sepakat dengan menteri-menterinya, dengan gubernur-gubernur, akhirnya menetapkan bahawa tahun hijrah ini diambil pada hijrah Nabi. Dan tahun ini lebih tepat apabila kisah dalam surah Al-Kahfi bagaimana anak muda yang ditidurkan 309 tahun, maka ukuran kalender kita ni lebih tepat. 309 tahun ni, kalender kita ni lebih tepat. Dan kalender kita ni berdasarkan peredaran takwim syamsiah. Kalau sembahyang kita berdasarkan peredaran bulan, bintang, matahari. Sebab tu kalau bulan purnama, maka air pasang surut laut berlaku, pasang air pasang laut. Dan sebelum tu tidak ada ukuran. Cuma kadang-kadang Aisyah kata, apabila berlaku 3 purnama tidak ada makanan di dalam rumah Nabi, maksud 3 purnama ni dia ambil kira bulan, maka kita yang lebih tepat. Maka kalender orang putih ni, kalender Masih ini, dia menipu kita dan tidak tepat, kerana dia mulanya hari 12 1 minit. Maknanya manusia akan jadi makin lalai. Sebab hari belum habis. Maknanya tunggu pukul 12 lebih. Akhirnya mereka namakan Saturday night. Kerana malam tu mereka akan buat hiburan macam malam ni. Sehingga 12 lebih baru dikira hari baru. Sedangkan dalam Islam hari barunya tenggelam Ma'arif. Sesiapa mana-mana anak yang lahir satu lahzah sebelum tenggelam matahari akhir Ramadan nak masuk awal Syawal, maka dia kena zakat kerana dia ambil kira Ma'arif tadi. Sebab tu baru ni kita doa awal akhir tahun dan awal tahun Ma'arif. Jadi bila mula Ma'arif, memulanya hari baru, persediaan kepada hari baru dengan amalan-amalan. Selepas sembahyang Isya, Nabi buat amalan, sahabat buat amalan. La tadkhulu ila majadi'i hatta yaqrus suratain. Jadi maknanya amal malam tu. Jadi bagi orang putih, kalender orang putih tak ada melalaikan. Tak tepat. Apabila satu orang tu umurnya 50, 40, 38 tahun, maka dia kata life begin at 40. Dan begitulah dalam orang Arab pun, life ni bukan life sebenarnya. 40 itu umur syekh. Sebab tu dalam orang Arab kalau umur 40 tu dia panggil syekh. Syekh ni ada beberapa makna. Syekh dari segi ilmu agama, syekh dari segi kedudukan amalan agama, dan syekh dari segi umur. Maka umur 40 ini telah bermula dengan umur-umur syekh. Maknanya umur syekh ni umur yang lebih matang. Jadi kalau satu orang ikut kalender yang kita nak sambut birthday tu, tidak tepat. Bila satu orang tu umur 38, sebenarnya dia telah umurnya telah 40 tahun.
hilang 2 tahun. Jadi lebih tepat. Maka Sayyidina Umar telah ambil kira. Dan bila ambil kira hijrah Nabi ini, di samping tahun kalender kita ni tahun, dan juga pusangan peredaran hari matahari di siang hari ini lebih tepat. Cuma sekarang ini sahaja. Nabi kata di akhir zaman masa berlalu pantas. Utbah bin Azwan di dalam khutbah dia kata, dunia bergerak begitu pantas. La yabqa subabatin ka subabatin, tidak tinggal melainkan titik-titik akhir yang kata dunia daripada satu orang, subabatun ka subabatun yusahibuha. Satu orang yang cuba nak minum titik akhir itu, itulah dunia. Dunia bergerak pantas. Nabi pun sebut, Utbah bin Azwan kata beri khutbah, dia pun sebut sahabat Nabi. Dan hari ini pakar-pakar falak, pakar-pakar astronomi ini, dia akan kaji balik. Kalender kita, jam kita tu telah lari. Tidak cukup 24 jam. Dia telah cepat. Dia telah berlaku cepat. Dan yang paling akhir, kajian dibuat bahawa lebih kurang sebulan 2 ini, mereka dapati bahawa bumi ini telah bergerak. Dan pergerakan bumi ini akan berlaku perubahan. Dan bumi ini duduk satu trek, yang trek ini akan bergerak, dan satu waktu trek ini akan tergelincir. Dalam kitab Bahrul Mazid disebut bulan, dalam bab bulan terbelah ada cerita tentang trek. Maknanya mereka bergerak. Seluruh cakrawala planet ini bergerak di atas treknya. Mustaqirullah, tempat bergeraknya tu. Dan kajian yang mereka buat, dunia ini akan sampai satu waktu terbalik. Dia akan terbalik begini. Kerana kepanasan yang melampau bawah ni. Bila kepanasan yang melampau, maka dunia ini kutub utara akan jatuh ke bawah. Ketika dia jatuh, dia akan jatuh di garisan khatul istiwa. Dan negara-negara garisan khatul istiwa negara mana? Kepanasan yang lebih melampau. Sebab tu kajian dibuat, negara yang berada di garisan khatul istiwa, mereka kulitnya hitam, pigmen kulit tu hitam, sesuai untuk berada di tengah panas. Sebab tu yang buat kerja kereta api dulu, JKR semua India, orang Melayu tak boleh kerja sebab kulit hitam. Dan dia akan jatuh ke bawah. Bila jatuh ke bawah, pusingan bumi akan bergerak terbalik. Sekarang bumi bergerak pusingan tawaf. Bila jatuh ke bawah, pusingan tawaf ini dia akan jatuh, dia akan jadi pusingan clockwise, bukan anti-clockwise. Kita jangan sebut anti-clockwise. Kita sebut pusingan tawaf. Kerana semua planet-planet ini pusing tawaf. Kerana mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap planet-planet ini menyembah Allah. Sebab tu Rasulullah kata, planet matahari setiap hari meminta kebenaran dan sujud pada Allah. Perkataan sujud tu bukan macam manusia sujud dan dari letak ke bumi. Tanda mereka sujud pada Allah, pusingan tawaf. Sebab tu kalau kita masuk ke Masjidil Haram, tidak sunat bagi kita untuk sembahyang di atas masjid. Pusingan tawaf itu mengganti solat. Kecuali kita tak boleh buat tawaf lah. Jadi mana semua planet pusingan proton, neutron, bukan kata proton tu. Pusingan ni pusingan tawaf. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Telah bertasbih segala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan mereka ikut pusingan tawaf. Bila dia jatuh, pusingan itu terbalik, maka matahari akan kelihatan di sebelah. Muncul matahari sebelah barat. Sebab tu tahun Islam ini, hijrah ini dia ambil titik tolak ini, dia ambil kira. Tuan-tuan, untuk tahun ini seluruh pakar dan ulama-ulama telah sebut
1445. 1445 kata Ibnu Katsir dalam kajian ilmu Katsir dan tokoh-tokoh ulama kita dulu, dunia ini tidak akan sampai 1500 tahun, tidak akan sampai. Tak akan sampai 1500 tahun. Dan umat ini akan habis, tidak lagi dinamakan umat, dan umat ini ada ajalnya. Likulli ummatil ajal fa iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Dan apabila sampai ajal tidak dikedepankan dan tidak ditakhirkan, tidak depan, tidak takhir. Ajal pribadi manusia pun tidak ke depan, tidak diakhirkan. Tetap sampai waktu kematian sampai. Dan kita doa umur panjang tu bukan doa umur tu panjang, tetapi baki umur yang ada boleh diisi dengan ibadat seolah-olah umur tu panjang. Itu kata setengah-setengah tokoh ulama. Jadi mereka sepakat bahawa umur dunia ni berdasarkan umur Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Akhirnya rumusan dibuat, dunia tidak akan sampai 1500 tahun. Dan umat ini akan hilang sebagai umat Nabi apabila matahari terbit sebelah barat. Fa'idha tatalu syam min maghribiha, apabila matahari muncul di sebelah barat, la yuqbal, tidak lagi diterima imanuhum, iman mereka. Jadi bila Sayyidina Umar dulu mengambil kira hijrah, maknanya dia backdated, dia lewatkan tarikh itu. Karena 10 tahun ketika baginda Rasulullah hijrah ke Madinah, berada di Madinah, kemudian pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, kemudian bahawa Umar pilih, maka ditolak semua sekali. Sekitar baki yang ada kepada kita sekarang ini sekitar 36 tahun sahaja untuk kita nak beribadat. Tidak 45 tahun ni, sekitar 36 tahun. Maka seluruh ulama-ulama berdasarkan hadis Nabi, mereka mengatakan tahun ini adalah tahun-tahun yang dipanggil selesainya mulkan Jabbarin. Pernah ditanya kepada Nabi, Nabi sebut hadis Utbah bin Azwan bersebut bahawa dia kata, laisa indakum, tidak akan ada di sisi kamu lagi nubuat, pemerintahan nubuah, pemerintahan seperti Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Selepas daripada kami akan wujud pemerintahan muluk kerajaan. Dan muluk yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan dalam hadis Nabi pernah pesan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, selepas 30 tahun maka ambillah tampuk pemerintahan. Sebab tu jangan hina Muawiyah. Tulisan dalam buku-buku tu tipuan. Orang barat tipu, nak nampakkan hina Muawiyah. Sedangkan Muawiyah adalah, Nabi kata, pemimpin panglima perang yang merendah samudra, yang menguasai Cyprus tu, menguasai samudra. Pemimpinnya adalah ahli syurga, dan yang membawa tentera waktu itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kerajaan muluk selepas kerajaan nubuat, kerajaan muluk, selepas muluk 100 tahun. Bila nah? Sekarang dah sampai 100 tahun. Tahun depan 3 bulan Mac 2020, 23, 24. Cukup 100 tahun kejatuhan Osmaniyah. Maknanya kata tokoh-tokoh ulama akan muncul munjadid baru. Dan munjadid baru sepakat tokoh ulama kata dia adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi. Dan baru ni saya buka dalam satu artikel, budak-budak hacker ni mana masuk dalam FBI, mereka dapati carian FBI paling tinggi adalah 90% orang Islam. 2% saja mungkin katil dadah di Amerika Latin. 90%, 8% FBI telah mencari nama-nama orang Islam. Dan nama itu disebut Muhammad, Abdullah dan Ali. Bila saya baca,
Komen yang ada, FBI sasarnya adalah orang Islam. Itu saja komen. Tapi bila saya tengok nama Muhammad Abdullah da Ali, mengapa mereka cari nama Muhammad? Mengapa mereka cari nama Abdullah? Mengapa mereka cari nama Ali? Muhammad bin Abdullah adalah nama Imam Mahdi. Kata Ibnu Islam dalam hadis yang kuat dengan kitab Sunan, namanya seperti nama aku. Maknanya Yahudi, Freemason, mereka telah mencari Imam Mahdi. Ini bocor bawah ni. Jadi bila kita duduk tahun ini, tuan-tuan, tahun yang mencabar. 2 hari lepas saya tengok dalam skrip Imran Hussein, Syekh Imran Hussein yang pernah duduk Malaysia lama, sekarang ni balik ke tempat dia dekat Caribbean, Trinidad Tobago. Di tempat dia asal orang India, orang Gujarat, orang alim besar. Apa dia kata? Bermulanya hijrah ini tahun-tahun yang akan mencabar iman kita, dan akan berlaku muhalafatul kubra, peperangan besar. Kita tidak boleh lari, kena hadis sebut. Saya baca buku Behesti Ziwar, buku tu dalam bahasa Urdu, terjemah bahasa Inggeris, dalam bab The Sign of Doomsday, tanda-tanda kiamat, mereka sebut benda tu. Jadi maknanya tahun yang kita ada ni adalah tahun yang ujian keimanan. Ekonomi akan meleset. Rusia dengan sekutunya akan tukar dolar kepada uang emas. Muammar Gaddafi dibunuh salah satunya kerana nak tukar uang emas supaya dolar jatuh. Dolar tidak ada jaminan, dia tidak ada satu stok khas itu dolar. Dan mereka kontrol. Dan akhirnya tahun ini yang diandai bahawa akan berlaku perkara-perkara, kemungkinan akan berlaku. Ustaz Badri Shah baru ni pun dalam surat Ma'idah, dalam Ma'al Hijrah pun sentuh benar ni. Tahun-tahun inilah tahun mencabar. Jadi diisi kita apa? Maknanya tahun ini, bermula tahun ini, dia bukan lagi tahun yang kita sibuk dengan perkara yang bukan-bukan. Tahun ini adalah tahun yang kena sibuk memelihara iman dan takwa, kerana ujian besar akan datang. Akan datang fitnah yang besar, peperangan muhalafatul kubra. Kata Rusia, sekiranya NATO memerangi kami, seluruh Europe akan terbakar. Dan dalam hadis Nabi kata akan berlaku satu peperangan, semua sekutu masuk, jangan kamu terlibat. Nisbahnya 100 orang, 2 orang saja yang hidup, 98 akan mati. Dan kata tokoh ulama, kata Syekh Imran Hussein, maka inilah yang akan berlaku. Masing-masing ada mesail, ada peluru pandu. Dan tahun ini, bermula tahun ini dia akan datang, kita akan tengok ekonomi Malaysia, dan kita akan lihat peperangan berlaku. Dan dunia Arab telah jadi habis. Nabi kata jangan berlaku 2 agama di Jazirah Arab. Sekarang agama telah berlaku. Mereka buat tokong Hindu paling besar di UAE. Mereka wujud agama baru, Kristen, Yahudi dan Islam. Tidak pernah berlaku wanita Saudi sekarang ni, orang bawa balik Mekah baru ni, wanita Saudi boleh berjalan bawa dan boleh tak pakai tudung dan boleh lepak dekat kawasan bangunan Masjidil Haram, bangunan kedai, sambil hisap rokok budak-budak perempuan. Dan di Mekah sekarang, di Saudi, di Mekah, di Madinah, Jeddah, Riyadh, perempuan dengan lelaki boleh duduk satu hotel tanpa kahwin. Ini undang-undang baru. Konsert-konsert yang mereka buat di Jeddah mengundang pesta hiburan yang besar-besaran, dan pantai Jeddah wanita memakai bikini, tak macam dulu. Sebulan yang lalu dapat ditangkap 17 barrel arak yang dapat ditangkap di satu rumah proses arak di tanah haram di kota Mekah. Maknanya orang Arab dah minum arak. Kalau proses arak ada tempat dan 17 barrel arak, maknanya permintaan ada. Sebab tu ada. 2 bulan, 3 bulan yang lalu, satu pesawat peribadi salah seorang daripada keturunan Saud turun di Jeddah, dan pesawat itu penuh dengan dadah, nilainya 1 bilion US. Apa yang saya nak cerita? Saya nak cerita tempat yang ada Mekah dan Madinah telah berlaku. Maknanya tanda hujung. Yahudi telah masuk ke Madinah baru ni dan siap tanam pokok kurma ajwa. Gambar klip video. Tahun lepas ketika kita wukuf di Arafah, TV Israel buat live, mereka datang ke Madinah. Mereka kata inilah negara tumpah darah kami.
Kerana kami suku Yahudi Bani Qunaiqah, inilah tempat kami. Mereka akan ambil Madinah. Dia nak kata, kita nak kata apa sekarang? Yahudi dah masuk Mekah, Yahudi dah masuk Madinah. Senang orang Gronje satu Kristian Orientalis boleh masuk Mekah. Mengajar dekat Masjid Raya di Aceh. Saya dah sampai masjid tu. Kahwin dengan 2 orang wanita, satu orang Batavia ni Jakarta, dan satu orang Bandung, dapat anak. Anak dia masih ada lagi. Dia lari pergi Mekah. Beberapa orang Aceh telah ikut pergi ke Mekah cari dia, dan dia lari. Dia tulis tinggal dekat pintu Masjid Raya, sesiapa yang pernah sembahyang di belakang aku, sila qada balik kerana aku bukan Islam. Namanya Abdul Ghafur. Orang Aceh panggil dia Tengku Tapa. Tengku ni bahasa orang Aceh, Tengku gelaran. Itu mereka boleh masuk. Dan sekarang ni berjebah mereka masuk. Kita dah berada di ujung. Fitnahnya banyak. Tak macam dulu. Tokong Hindu dibuat, sedangkan orang Hindu hanya imigran daripada India yang kerja. Itu pun ada Islam ada. Kemudian mereka buat dekat tempat kisah Nabi Shu'aib, mereka buat satu patung berhala. Seperti patung Gautama Buddha. Kata mereka meringatkan bahawa Arab dulu pernah menyembah berhala. Mereka beda. Sedangkan berhala dirobah. Berhala yang terakhir, berhala Manak, dirobah oleh Khalid Al-Walid di Aqabah, di tempat orang Taif. Tahun yang ke-8 Hijrah, ke-7 ke-8 Hijrah. Dan apa yang saya nak cerita, era-era tahun-tahun ini ni, Hijrah ini, akan kita bertemu dengan benda-benda yang akan menguji keimanan. Syekh Imran Hussein kata, ke jalan keluar dengan mengambil balik Al-Quran, membaca Al-Quran dan tadabbur dengan Al-Quran. Bagi saya, kembali balik kepada suasana agama dengan masjid. Tak boleh lagi ma'al hijrah baru main masjid, Maulud Nabi baru main masjid, Tarawih baru main masjid. Tidak ada lagi dalam catatan kita akan datang. Tidak boleh jamin kita selamat. Kalau sahabat Nabi hijrah ke Madinah pun iman tergugat. Hijrah itu menggugatkan iman kalau gagal hijrah, dan kalau berjaya hijrah kekuatan iman datang. Saya bagi 3 contoh. 3 kisah. Karena hijrah itu hijrah wajib. Bukan Nabi penakut. Nabi tidak penakut. Tapi perintah Allah untuk hijrah. Wajib setiap orang Islam. Suhaib bin Sinan ketika hijrah ke Madinah, dia naik unta dia. Kafir musyrikin, kafir Quraisy halang dia di depan. Dekat sepadan nak keluar daripada Mekah, menghalang ke Madinah. Suhaib bin Sinan bila dihalang, Suhaib bin Sinan membawa panah dan juga pedang. Lain tak bawa, melainkan perbekalan untuk perjalanan dengan unta dia. Dia beritahu kepada kafir musyrikin, kafir yang halang dia, orang Quraisy yang halang dia, kamu kenal aku satu orang pemanah yang handal. Kamu tidak akan boleh menangkap aku, menghampiri aku selama panah ada di sisi aku. Sekiranya panah aku habis, aku akan menggunakan pedang. Kamu kenal aku salah seorang yang pandai main pedang di Mekah. Kalau kamu nak, kamu balik ke Mekah, pergi ke rumah aku. Di sana aku tinggal 2 hamba sahaya aku yang cantik jelita. Ambillah. Dan yang aku nak bocor kepada kamu, pintu masuk ke rumah aku, di bawah pintu masuk aku tanam peti-peti penuh dengan emas, uang emas. Kamu nak, kamu ambil. Arab kafir musyrikin ni bila dengar tu, terus lari balik ambil. Benarkan dia pergi. Turun ayat Al-Quran. Wa minan nasi man yashri nafsu ibtigha mardatillah. Ada di kalangan manusia yang mencari ibtigha, mencari keredaan Allah dengan mengorbankan harta benda mereka. Sampai saja di Madinah, Nabi melihat Suhaib bin Sinan, sambut dia. Kata Nabi, permulaan nampak Suhaib bin Sinan. Rabihal khair ya Abul Yahya, Rabihal khair ya Abul Yahya. Gelaran Abul Yahya adalah gelaran Suhaib bin Sinan. Perniagaan yang sangat beruntung, perniagaan yang sangat beruntung. Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli
Allah guna perkataan beli diri dan harta orang mukmin dengan syurga. Maknanya kamu perniagaan yang sangat beruntung, ditinggalkan hamba saya yang cantik, ditinggalkan rumah banglo yang hebat, ditinggalkan peti-peti emas, ambillah. Karena nilai pengorbanan hijrah waktu itu menguatkan iman dengan benda-benda ni, harta. Selagi kita tidak tinggalkan harta benda atau infakkan harta benda atas dasar agama, itu maksud hijrah. Hijrah tak ada lah, hijrah ba'dal fatah. Ketika berlaku Fatah Mekah, ada orang nak hijrah. Sahabat-sahabat yang lain kata, mengapa nak hijrah? Karena tidak ada, Nabi telah bagi kita tidak ada hijrah selepas membuka kota Mekah. Tapi daripada hijratul sayyi'at, tinggalkan keburukan, tetap akan ada. Hatta tatlu'u syam min maghribiha. Taubat diterima dengan hijrah berkenaan sehingga matahari terbit sebagai. Jadi maknanya mereka korbankan diri mereka, masa mereka, harta mereka, rumah kediaman mereka, wanita cantik yang mereka tinggalkan semata-mata kerana Allah. Bila mereka balik ke Mekah, berlaku Fatah Mekah, mereka tak ambil sikit pun daripada harta atau rumah mereka tu, nak ambil balik tak. Kerana mereka memang jual benda tu untuk Allah, diganti dengan syurga. Ini nilai pengorbanan, nilai hijrah mereka. Dan yang kedua, korban perasaan kasih. Abu Salamah, Ummu Salamah dengan anak dia Salamah. 3 beranak ni nak hijrah ke Madinah. Keluar nak hijrah, naik unta. Ummu Salamah dukung anak dia Salamah. Abu Salamah naik pegang unta ni. 3 beranak ni keluar, ditahan oleh kafir musyrikin di depan. Bila tahan kafir musyrikin kata, wahai Abu Salamah, anak itu daripada suku kami, kamu boleh hijrah, tapi anak itu kami tidak benarkan dia hijrah. Mereka rampas anak daripada dukungan Ummu Salamah. Budak tu menangis, terpisah daripada mak dengan ayah dia. Kemudian bila suku di sebelah Abu Salamah ambil baby itu, suku sebelah Ummu Salamah datang. Kami juga tidak akan benarkan wanita itu kerana dia daripada suku kami. Kamu wahai Abu Salamah hijrah, tapi wanita ini adalah suku kami, kami tidak benarkan hijrah. Tuan-tuan bayangkan, 3 beranak ini, suami, isteri dan anak terpisah semata-mata nak hijrah ke Madinah. Maknanya korban perasaan. Selama 1 tahun mereka pisahkan baby ini daripada Ummu Salamah dan Ummu Salamah daripada Abu Salamah. Terpisah suami dengan isteri, isteri dengan anak, anak dengan suami, anak dengan isteri, dengan ibu bapa. Setiap petang Ummu Salamah akan berada di jalan sepadan daripada Mekah menghala ke Madinah, menangis terisak-isak, mengenangkan suaminya yang terpisah, mengenangkan isinya terpisah. Selama 1 tahun dia menangis. Merayu pada Allah, wahai Allah, aku ingin berhijrah, aku ingin anak aku ingin berjumpa suamiku Abu Salamah. Cukup 1 tahun 1 suku daripada Abu Salamah, lelaki itu datang beritahu, wahai kamu semua, tidakkah kamu ada perasaan kesian, kamu pisahkan wanita ini dengan anaknya, pisahkan anak ini dengan ayahnya, kamu pisahkan isteri ini Ummu Salamah ini dengan suaminya. Serahkanlah balik anaknya dan benarkanlah dia hijrah. Akhirnya anak diserahkan selama 1 tahun, betul. Diserahkan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah ambil anak dia, dukung, cium anak dia. Kemudian ambil unta, duduk atas unta, pergi hijrah. Hanya 2 beranak saja. Wanita tidak boleh keluar daripada rumah melainkan dia disertai oleh mahram dia. Kalau tak ada mahram, oleh 2 wanita yang siqah baru boleh. Maka Ummu Salamah, tapi kerana ini hijrah wajib, Ummu Salamah terpaksa keluar juga kerana ia wajib.
Bila dia keluar mengendong anaknya, pegang tali unta, jalan mengharapkan pertolongan daripada Allah. Sampai beberapa batu, Osman bin Talhah lalu di situ, nampak Osman bin Talhah telah memeluk agama Islam. Bila dia tengok Ummu Salamah berseorangan, dia ambil tali unta, dia tuntun tali unta tu. Bila Ummu Salamah nak turun rehat, dia akan rendahkan unta, dia akan pergi duduk jauh balik-balik batu sana. Kan ini bukan isteri dia. Bila Ummu Salamah dah siap duduk atas unta, dia tahu Ummu Salamah dah sedia, dia datang, pegang tali unta, tuntun sehingga sampai ke sepadan Madinah. Ummu Salamah kata, wallahi aku tidak pernah melihat satu lelaki yang begitu baik seperti Osman bin Talhah. Bila sampai di sana, jumpa dengan suami dia, jumpa pekat peluklah 3 beranak ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca hadis, inilah kehidupan intim Abu Salamah, Ummu Salamah dengan anak dia sendiri. Karena mereka korbankan perasaan cinta kasih semata-mata hijrah ke Madinah untuk Allah dan Rasul. Sehingga Abu Salamah berbual dengan isteri dia Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, kalau abang meninggal kamu kahwin lain. Ummu Salamah kata, jangan cakap begitu, begini, kamu kahwin lain. Kahwinlah orang yang lebih baik daripada aku. Ummu Salamah sedih. Satu ketika bila sebut itu, beberapa kemudian Abu Salamah telah menghembus nafasnya, meninggal. Bila dia meninggal, mata dia terbuka. Maka terbuka, mata tu lihat ke atas. Jadi keluarga Abu Salamah tengok tu, dia orang sedih. Nabi kata, jangan sedih. Bila Nabi beritahu pada Nabi, Nabi datang. Nabi kata, apabila roh keluar, dia akan ikut rentak mata, akan ikut rentak roh keluar. Roh ni keluar, dia masuk daripada atas. Roh ni masuk daripada atas. Sebab tu Adam ni, Allah telah masukkan roh daripada atas sampai ke mata. Adam buka mata, nampak pokok-pokok, nampak macam-macam. Ada nampak pokok-pokok, burung-burung apa semua. Masuk ke hidung, baru bernafas. Masuk ke mulut. Dan Adam tak tahu nama pokok-pokok, daun lah, apa semua ni tak tahu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajar Adam nama-nama benda. Malaikat pun tak tahu. Terus dibawa ke bawah. Dan bila orang meninggal, yang mula-mula sekali kaki dia akan rasa sejuk, naik ke atas sikit-sikit sampai ke betis, sampai ke paha, sampai ke, dia akan bernafas tercungak-cungak sampai dah ke dada, sehingga taubat tidak diterima apabila matahari sebelah barat untuk satu alam, satu dunia, dan tidak diterima untuk orang seorang, sehingga roh sampai ke arwah. Dan bila terkeluar, dia akan keluar balik sampai ke atas. Jadi Nabi tutup, Nabi doa kepada Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abu Salamah wafaq darajatahum ma'al mahdiyyin. Ya Allah, ampunkanlah dosa Abu Salamah, angkatlah darjatnya bersama orang yang mendapat hidayat daripada Allah. Kemudian Nabi bagi tahu kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, apabila ditimpa musibah begini, bacalah doa ini. Itu sunat, kita kena baca doa ni kalau timpa musibah. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah ganjaran di atas musibah yang kena kepada aku. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikanlah kepada aku yang lebih baik pada itu. Selang beberapa bulan, Allah wahyukan kepada Nabi meminang Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah akhirnya menjadi ummul mukminin, isteri Nabi, dan di antara isteri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Ummu Salamah. Yang kedua, saya nak cerita bahawa hijrah ini bukan santai-santai, bukan duk menyanyi. Hijrah itu satu pengorbanan, bukan. Hijrah ini adalah satu benda yang mengorbankan cinta kasih semata-mata mencari keredaan Allah. Itu hijrah. Dan yang ketiga, 3 kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bersama Ayas bin Abi Rabi'ah, bersama Hisham bin Abu Malik. Mereka bermusyawarah untuk hijrah sekali. Ayas bin Abi Rabi'ah dan Hisham menumpang kehebatan yang ada pada Umar. Karena Umar kalau hijrah tidak ada siapa berani halang. Sayyidina Umar kata, siapa yang halang, sama ada dia nak isteri dia jadi janda, anak dia jadi yatim, sila ke depan. Tak mana. Jadi Ayas bin Abi Rabi'ah dengan Hisham bin Malik, mereka pakat nak ikut Sayyidina Umar sekali. Mereka mesyuarat, besok di waktu duha kita akan berjumpa di sekian-sekian tempat, kemudian kita akan hijrah sekali.
Sesiapa yang tercicir mana tak sempat sampai waktu duha, dia dikira tidak sempat, maka kami akan tinggalkan dia. Bila waktu duha Sayyidina Umar sampai, Ayas bin Abi Rabi'ah sampai, Hisham Abdul Malik tak sampai. Bila Hisham bin Abdul Malik tak sampai, ada blok, maknanya roadblock tu banyak sangat, dan dia tak boleh susul lari keluar untuk menyelinap keluar untuk berhijrah ke Madinah. Maka dia tertinggal. Tinggal dua orang saja, Umar dan Ayas bin Abi Rabi'ah. Bila Umar dan Ayas bin Abi Rabi'ah tinggal dua orang, mereka nak hijrah, kafir musyrikin datang. Mereka tak berani halang Umar. Abu Jahal kata, wahai Ayas, kamu adalah keponakanku, kamu adalah anak saudaraku. Mak kamu dengan aku ada kaitan. Mak kamu telah bagi tahu kepada aku kalau kamu hijrah, dia akan duduk tengah panas biar dia mati dalam keadaan kemanasan. Kalau kamu hijrah juga, mak kamu akan mati dan orang akan mengatakan Ayas telah bunuh mak dia sendiri. Apakah kamu sedia orang panggil kamu membunuh mak kamu sendiri? Ayah bila dengar cerita Abu Jahal, dia pun rasa sedih nak balik. Umar radhiyallahu anhu kata, jangan, kerana Abu Jahal ini menipu kamu. Ayah kata, kamu pergilah hijrah, aku nak balik, aku teringat kamu. Dia naik unta dia jalan, Abu Jahal lompat atas unta dia, ikat dia dan paksa dia murtad. Ayas bin Abi Rabi'ah telah murtad. Ayas bin Abi Rabi'ah telah murtad. Patah balik, duduk ke Mekah, murtad, tak jadi Islam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terus hijrah berseorangan. Sampai di Madinah, Sayyidina Umar kenang dua kawan dia. Satu Ayas bin Abi Rabi'ah, satu orang lelaki, orang Mekah juga, namanya Jublan. Jublan ni pun murtad, masuk Islam, lari murtad, duduk dekat Konstantinopel, Turki. Sayyidina Umar dalam benak, dalam kepala dia duduk fikir macam mana Ayas boleh dapat Islam balik, macam mana Jublan boleh dapat Islam balik. Duduk fikir macam tu. Inilah yang katakan kawan. Kawan ni bukan duduk dalam grup WhatsApp je. Duduk hantar sana, hantar WhatsApp apa ni, bagi tahu sikit. Kalau kamu bagi tahu, tahulah kamu masih hidup. Itu sahaja cerita kita dalam grup. Tapi kita tak terfikir nak doa kepada kawan kita, teman kita. Saya baru ni ketika ceramah 2 hari lepas dekat Masjid Kundu Hilir, selepas ceramah, satu orang lelaki datang jumpa saya. Dia pegang saya, pegang tangan saya. Dia kata, Li, yang tak ingat aku. Siapa apa dah? Oh, akulah Abu Hasan. Abu Hasan ada 3 tu, kawan saya sekolah tu. Kita 5. Masa tu kami form 5. Satu sekolah. Dia kata, Abu Hasan Ali. Oh, Hasan. Apa bang? Cerita-cerita. Tuan-tuan bayangkan, daripada tahun 79 sampai sekarang baru jumpa. Saya genggam tangan dia, ambil gambar. Saya pun tak tahu macam mana orang Kedah boleh duduk kundung. Saya tak tahu. Sedang dia tak kahwin. Kawan lama. Tuan-tuan, doa pada kawan-kawan. Doa pada kawan-kawan. Sayyidina Umar angkat tangan doa. Ayas murtad apabila turun ayat Al-Quran, ya ibadiyallazina asrafuna ala anfusihim ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha wal ghafurur rahim. Bila turun ayat ini, Umar mengambil ayat ini, tulis balik surat kepada Ayas. Assalamualaikum ya Ayas. Assalamualaikum wahai Ayas. Kembalilah kepada Islam balik begini-begini. Allah akan ampunkan dosa. Ayat Quran telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Dia pun tulis ayat tu. Ya ibadiyallazina asrafuna ala anfusihim. Wahai hamba-hamba Tuhan yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus harap dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampunkan dosa kamu. Innallaha ghafurur rahim. Allah Taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surat itu dihantar oleh Sayyidina Umar, tulis, kemudian bagi kepada satu orang messenger. Dulu dia tak ada postman, pos laju tak ada. Jadi dia bagi satu orang utusan. Utusan tu naik kuda pantas lari. Dia dapat upah lah. Dia sampai ke Mekah, dia cari Ayas bin Abi Rabi'ah. Ayas ketika tu tengah naik unta.
Dia sampai kepada Ayas, dia kata, wahai Ayas, ini surat daripada teman baik kamu, Umar radhiyallahu anhu. Ini surat dihantar kepada kamu. Ayas ambil surat, teringat kawan lama. Surat tu bukan surat macam kita duk ada sekarang ni, kawan lama, tapi bagi surat akad jemputan kahwin ya. Surat mana? Dulu selamat hari raya, akad selamat hari raya lah, tak ada dah. Kan Cina tak ada surat. Bila dapat surat, dia pegang surat tu, dia turun daripada unta. Dia tak baca atas unta, itu tanda kehormatan. Dia turun daripada unta, dia duduk, dia buka surat tu, baca. Bila dia baca, ya ibadillazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dia baca, dia kata, ya Allah, aku tak faham ayat ini. Tentang bayangkan, Ayas lahir daripada keturunan Arab yang baik. Lahir dalam mak bapa ada Arab, dalam masyarakat Arab, bertutur Arab, tapi dia kata aku tak faham. Sebab tu memahami ayat Al-Quran bukan memahami dengan lugah, tetapi memahami dengan nubuwah. Apa adalah hadis tu? Satu hadis Rasulullah, iza amaz zaman umatid dunya nuzi'a minha haibatul Islam. Apabila umat ini mencintai dunia, tariklah dan tertarik mereka kehebatan Islam, hilang kehebatan Islam. Wa iza tarakatul amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Kalau tinggal ajak kepada kebaikan dan cegah kemungkaran, Allah tarik kefahaman wahyu daripada Al-Quran. Tak boleh faham. Dia boleh baca, boleh terjemah, tapi kefahaman wahyu Allah Taala akan tarik. Barakatul wahyi. Wa iza tasabbat ummati, apabila umat ni caci mencaci ni, musim duk caci sekarang ni. Dengan terlibat dah baby kali bah. Saqatat min anillah, Allah tidak pandang dengan kerahiman Allah. Allah tak pandang dengan kerahiman. Kawan ni caci, parti ni caci, parti ni caci, yang ni caci, semua pakai caci. Sistem yang ada sebab kita. Jadi dibaca dia tak faham. Akhirnya dia angkat tangan, wahai Allah, berilah kefahaman kepada aku, wahai Allah. Kemudian dia baca balik, baru dia nampak apa maksud, wahai hamba Tuhan yang melampaui batas. Allah punya kerahiman, melampaui batas pun jangan putus dengan rahmat Allah. Datanglah kepada Allah. Bila dia baca tu, tutup surat, simpan, terus naik unta dia pergi ke Madinah dan berjumpa dengan Nabi dan bersyahadat masuk Islam. Ayat yang sama Nabi hantar kepada Wahsy. Nabi ada sifat marah seperti manusia, melainkan silhab ajaran baru sewel tu. Ni ajaran baru. Betul-betul tuan-tuan, dia punya cerita viral dulu dah ada baru ni, sebelum ni. Ni cerita satu Muharram viral. Satu keluarga ikut ajaran sesat ni. Ni ada lagi video ikut ajaran sesat. Suami isteri ikut ajaran sesat. Silhab, tak tahu nama pelik tak. Tak pernah ada dalam sejarah kesesatan. Yang ada orang mengaku jadi Nabi, orang mengaku jadi Isa AS. Ada orang mengaku jadi Rasul. Ada mengaku jadi Imam Mahdi. Tapi kata Nabi sebagai Allah tak pernah berlaku. Dan ini berlaku ni, tahun Muharram, bulan Muharram kita ni. Satu kesesatan yang pelik tu saya kata, bahawa kita ujung fitnahnya banyak. Fitannya banyak. Saya banyak masjid surah, sekitar 9-10 masjid saya baca bab fitan sekarang ni, jilid 15 Bahrul Masjid, termasuk Rembau Utama. Tak pernah dia dalam sejarah mana-mana pun yang dia ada mengaku jadi Imam Mahdi, mengaku jadi Rasul. Haji Kahar mengaku jadi Rasul. Berapa kali kena tangkap, bertaubat jadi balik. Dulu ada satu perempuan mengaku jadi Imam Mahdi. Ingat perempuan Imam Mahdi? Ayah Pin, kerajaan langit. Dan yang ikut tu semua yang cerdik agama pun ada. Satu ustazah ikut Ayah Pin, satu ustaz ikut Ayah Pin, mati dalam ajaran sesat Ayah Pin. Itulah kata kesesatan. Mereka hujah dengan ayat Quran. Dia kata Allah itu tidak bertempat, tidak berjisim, tidak berjirim. Betul lah tu.
Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak sama Allah dengan sesuatu. Mana dia kata Nabi cerita Allah tu tidak di atas, tidak di bawah, maknanya dialah Allah. Maka Allah itulah Muhammad, Muhammad itu Allah. Tak pernah berlaku tuan-tuan. Ini ajaran baru. Dia tafsir ayat. Innama ana masyarun mislukum yuha ilayya. Ma di situ ditafsirkan sesungguhnya aku tidak serupa dengan kamu, beza aku diberi wahyu. Salah. Berapa banyak tempat yang Allah tersebut abdihi wa rasulih, hamba dan rasul aku. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum. Itu Allah tersebut tu rasul. Sebenarnya ma di situ apa-apa yang berlaku pada Nabi, aku seperti kamu. Minum, makan, minum, kediaman, rumah tangga, marah, benci, tak suka, sonok, itu sifat yang ada pada Nabi. Bezanya aku diberi wahyu. Dan Nabi marah orang yang bunuh Hamzah. Ada masalah. Bukan orang kata kalau bagus ni tak marah ke orang. Tak, marah kena ada. Kalau tak boleh marah, tak boleh perang, jihad. Nabi tak boleh jihad. Sebab perang kena melepaskan kemarahan. Tapi kalau duduk di rumah, menelan kemarahan. Di dalam dakwah menelan kemarahan. Orang marah dia, tapi dalam jihad melepaskan kemarahan. Dan Nabi ada sifat marah. Bila berlaku perang Uhud, Hamzah, perut dia, dadanya dia robek, jantungnya dibawa keluar, hatinya dibawa keluar. Bila Nabi tengok banyak Hamzah yang tak serupa, banyak manusia perut pecah, keluar, jantung dikeluarkan, Nabi marah sangat. Nabi sumpah, Nabi kata, aku akan balas balik orang yang bunuh Hamzah. Tapi Nabi bila Allah tegur, tunduk Nabi. Allah telah turun ayat, fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wa la in sabartum fa huwa khairul lisabirin. Wahai Muhammad, kalau kamu nak balas, balaslah berdasarkan jenayah yang mereka buat, jangan lebih. Fa in aqabtum fa'aqibu bima uqibtum bih, berdasarkan jenayah yang mereka buat. Wa la in sabartum, tu lam taukid itu, wa la in sabar, tapi kalau kamu sabar, maka kesabaran itu terbaik bagi orang yang sabar. Nabi buat keputusan sabar. Yang bunuh adalah ada Wahsy. Wahsy dengan tombak dia baling paling jauh, jatuh dada Hamzah. Habis dia punya mission dia yang tu. Orang tanya pada Wahsy, mengapa kamu bunuh Hamzah? Janji kebebasan dan wang emas. Siapa yang tak nak bebas? Siapa yang tak nak duit? Satu orang hamba dia nak kebebasan, Tuan. Aku bunuh Hamzah bukan aku benci Islam, tapi aku nak aku dibebaskan. Tapi dia tak beriman. Nabi hantar ayat Quran, ajak Wahsy, iaitu sahabat sebut, wahai Wahsy, datanglah pada Islam. Inna Allah la yaghfiru, dia kata inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna liman wa yaghfiru ma duna liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak akan ampunkan dosa orang syirik. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, Allah akan ampun dosa siapa yang suka. Wahsy jawab balik pada Nabi, wahai Muhammad, ayat ini terhalang untuk aku masuk Islam. Ayat ini terhalang untuk masuk Islam. Kerana aku tak tahu apakah Allah SWT akan kena aku ni banyak dosa apa semuanya. Dia kata ayat ni masih terhalang. Kemudian Nabi hantar lagi ayat yang kedua kepada Wahsy. Illa man taba wa amila amalan salih, suratul Furqan ayat akhir. Illa man taba wa amila amalan salih fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur. Illa man taba, berkat orang bertaubat. Fa ulaika yubaddilullah, Allah tukar keburukan jadi kebaikan. Itu rahmat Allah. Buruk jahat engkau buat dulu, tukar jadi baik. Mana ada, Allah sahaja yang begitu rahmat. Bila surat tu sampai dengan ayat tu, dia kata wahai Muhammad, dia jawab balik, wahai Muhammad, ayat ini juga terhalang. Illa man taba, aku pun tak tahu apakah aku jenis boleh bertaubat. Aku lihat ayat ini masih terhalang aku nak masuk Islam. Dan Nabi
dapat surat dibaca, Nabi tak berhenti baca, sahabat baca dan Nabi suruh sahabat jawab balik surat. Bila turun ayat yang tadi, ya ibadiyallazina asrafuna ala anfusihim, ayat yang sama, Nabi hantar kepada Wahsy, ya ibadiyallazina asrafuna ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bila ayah dapat surat tu, ayah jawab, dia baca ayat tu, bukan ayah saya baca, dia baca, ayat ini tidak terhalang aku daripada memeluk agama Islam. Wahai Muhammad, aku bersedia memeluk agama Islam. Bila dia datang jumpa Nabi, Nabi kata, wahai Wahsy, tolong jangan berada di depan aku. Kerana bila kamu berada, aku teringat kepada Hamzah. Hamzah dengan Nabi ni tuan-tuan, dia lahir tahun yang sama, dia sama bayar. Hamzah dengan Nabi bukan takat sepupu tapi kawan rapat. Hamzah ni. Waktu Nabi tak boleh. Tuan-tuan bayangkanlah macam kita lah main berlari-lari, panjat pokok kelapa, panjat pokok mangga, pakai rambutan sekali. Kita mesti teringatnya. Dia berkata, wahai Wahsy, jangan duduk di depan aku. Wahsy kalau dalam majlis Nabi, dia duduk belakang Nabi supaya Nabi tak nampak. Dan Wahsy kata, aku akan tebus kesalahan dan dosa aku. Ketika Muhammad Salamah Al-Kazab jadi mengaku jadi Nabi, menjadi Rasul, Wahsy kata, aku akan buat lembing yang hampir serupa dan aku akan tebus dosa-dosa aku. Dengan lembing tu, dia berlari, melontar, jatuh ke dada Wahsy, Salamah Al-Kazab. Jadi ayat yang sama, ayat sebenarnya Abi Rabi'ah. Dan yang kedua dalam sejarah Sayyidina Umar, Jublat. Jublat dia murtad, lari pergi Konstantinopel. Bila Umar jadi khalifah, Umar buat satu rombongan jemaah pergi jumpa Jublat, ajak dia masuk Islam. Lah jam ni tak betul ya. Saya ada ingat tak sampai lagi mau pukul 10 baru berhenti. Jadi dia bentuk satu rombongan pergi jumpa Jublat, cari dia. Dia ada kat Turki sana, Konstantinopel. Rombongan ini berjalan 6 bulan dengan kenderaan unta sampai di Turki. Mereka cari mana lelaki Arab ni, sebab orang Turki lain. Cari masuk lorong, tanya. Akhirnya mereka jumpa, tanya, tidakkah kamu ada di sini satu orang lelaki Arab daripada Mekah? Mereka kata ada. Dia berada di lorong sekian-sekian. Mereka pergi cari, jumpa Jublat. Jabalah atau Jublat, nama dia, nama panggilan. Bila sampai, mereka pun beritahu, ketua rombongan tu kata, wahai Jublat, datanglah pada Islam, kembalilah pada agama, Allah akan ampun dosa kamu, Allah akan kurniakan kepada kamu kemaafan dan kamu dijanji dengan syurga. Sekian cerita. Jublat sombong. Dia kata, aku tidak akan datang pada Islam melainkan 2 syarat. Syarat yang pertama, pakai sinoma. Ya, syarat yang pertama, syarat apa? Syarat yang pertama, aku nak kahwin dengan anak perempuan Sayyidina Umar. Boleh tak boleh? Wakil Sayyidina Umar kata, kalau kamu nak kahwin dengan anak Sayyidina Umar yang lawa tu, kami bagi jaminan, insya-Allah Umar akan bersedia kamu kahwinkan kamu dengan anak perempuan dia. Kami bagi jaminan. Syarat yang kedua, Umar turun jawatan khalifah, aku nak jadi khalifah. Bagaimana pandangan kamu? Wakil Sayyidina Umar kata, ini adalah urusan pemilihan orang Islam. Kami tidak boleh bagi jaminan. Kerana pemilihan khalifah adalah pemilihan semua orang Islam. Namun kami akan balik ke Madinah dan jumpa Sayyidina Umar, kami akan bagi tahu dia. Bila orang balik ke Madinah 6 bulan kemudian baru sampai. Kemudian Sayyidina Umar pun panggil mereka, bagi laporan, semua orang dengar. Macam mana? Kami telah jumpa Jublat, kami dah dakwah dia, tapi dia bagi 2 syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama, dia nak kahwin dengan anak perempuan tuan. Apa jawab kamu? Kami bagi jaminan, insya-Allah kamu akan kahwinkan dengan anak perempuan kamu. Kata Umar, ya betul. Umar bersedia kahwinkan anak perempuan aku bersedia kahwinkan anak perempuan aku dengan dia, asalkan dia datang pada Islam. Yang kedua, dia kata, dia minta tuan turun jawatan khalifah, dia nak jadi khalifah. Umar muka tidak berubah. Kita boleh turun jawatan pengurusi tak? Saya nak jadi pengurusi. Kan?
Bau pengurusi surau, muka berubah, tak guna. Bau turun jawatan pengurusi surau. Umar tidak berubah sikit pun. Umar kata, apa yang kamu jawab? Kami bagi tahu bahawa ini khalifah pemilihan orang Islam. Kami akan tanya Tuhan. Umar kata, jangan bodoh kamu. Bagi tahu kepada dia, Umar bersedia bila masa turun jawatan khalifah, dia naik jadi khalifah asalkan dia datang pada Islam. Itu maksud jadi khalifah. Nak orang datang pada Islam, bukan nak pegang jawatan dalam Islam. Pergi, besok pergi. Dia orang tidur malam tu siap-siap semua, besok lagi sekali pergi. 6 bulan semua. Sampai dekat Konstantinopel, mereka pergi ke tempat jubilat. Terhenti mereka melihat satu jenazah telah keluar daripada rumah jubilat. Bila tanya, inilah jenazah lelaki Arab jubilat. Tak sempat. Mereka pun hanya baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan pasal jenazah tu, pasal ni musibah. Tak sempat nak dakwah Islam. Kemudian mereka balik beritahu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kumpul semua. Okey, bagi laporan. Kami telah jumpa dia dan beritahu tawaran kamu nak kahwinkan dengan anak perempuan. Kami telah pergi jumpa di sana. Dan bila kami sampai di sana, kami mohon maaf wahai khalifah. Bila kami sampai sana, jubilat telah meninggal dunia. Belum sempat kami beritahu. Umar bila dengar begitu, Umar menangis terisak-isak sambil berdiri. Dia kata, celaka Umar, kerana jawatan khalifah ada di kalangan manusia tak datang kepada Islam. Jadi apa yang saya nak cerita 3 kisah ni. Yang pertama, pengorbanan harta untuk kekuatan iman. Dan yang kedua, pengorbanan kasih sayang untuk kekuatan iman, hijrah. Dan yang ketiga, bila tidak hijrah bertemu dengan kemurtadan. Dan tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang akan bertemu dengan kesesatan, ajaran sesat. Tonton tengok semua di dalam muamalat kita jadi khosak, dalam ibadat kita jadi khosak, dalam munakahat kita jadi khosak. Satu lawyer bagi tahu bahawa ni satu perempuan kahwin 2 lelaki. Mana kita pernah jumpa perempuan kahwin 2 lelaki? Laki kahwin 2 tu ada Api Ramli, kan, kahwin 3. Ni perempuan, suaminya pertama sembunyi, tak beritahu kepada mak ayah dia kahwin di Thailand. Dan dia bila pergi kerja, dia akan singgah rumah suami dia. Mak bapak setuju kerana dia dah tak kahwin lagi. Tapi satu lelaki kahwinkan dia. Dia tak boleh nak sembunyi. Dia kahwin pula dengan lelaki yang nombor 2. Duduk dengan mak dia sekali dengan bapak dia. Bila balik kerja, singgah dekat lelaki pertama. Sampai di rumah, sebelum balik tu singgah dia. Lepas tu sampai di rumah dengan lelaki yang kedua. Perempuan 2 lelaki. Ini zaman ini, munakah sudah dia rosak, muamalah dah dia rosak, skamer sana, penipuan sana dalam bisnes habis hancur. Di dalam ibadat, dalam kita doa berkhunut, mereka kata khunut ni bid'ah masuk neraka. Dalam kita doa akhir tahun, awal tahun, dia kata bid'ah masuk neraka. Di dalam ibadat, dalam imaniyat ni, ajaran-ajaran sesat yang timbul. Ajaran sesat ni tuan-tuan tak akan berdepan lagi ni, akan datang tentang isu Mahdi. Siapa jadi Mahdi, di sana akan berlaku perpecahan. Sebenarnya akan menentang. Ini kata bukan, ini daripada puak kami, ini kena puak ni. Yang tarekat ni kata mesti Mahdi dia puak kami, yang dia kata Mahdi puak kami, yang kata, akhirnya kita akan lihat perpecahan. Jadi inilah bertembung. Tahun ini tahun bertembung yang menguji keimanan. Kalau Nabi hijrah ke Madinah sampai di Quba, sahabat telah tahu keinginan Nabi bina Masjid Quba. Dekat dia panggil, tempat tu dia panggil Selatul Wada. Bila masuk ke Madinah, selaluan masuk Madinah tu masuk situ dia panggil Selatul Wada. Maka mereka buat sambut Nabi dengan buat Masjid Quba. Kamu berkata hijrah Nabi, agama akan bangun, kekuatan iman akan bangun, pemeliharaan iman akan berlaku, rahmat akan berlaku, pertolongan Allah datang, nusratul khaybih Allah datang dengan ada masjid dan amal masjid. Bila mereka itu puak Khazraj, puak 2 suku Aus dan Khazraj. Puak Khazraj dua-dua masuk Islam.
Akhirnya Allah tukar nama Aus dan Khazraj kepada orang Ansar. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu. Kedua-duanya siapa ikut Allah reda kepada mereka. Itu Allah bagi jaminan. Kemudian bila sampai keluar dari suku di kawasan itu nak pergi hijrah, hari jatuh hari Jumaat, mereka kata, ya Rasulullah, minta izin kepada Tuhan, boleh tak Tuhan sembahyang Jumaat di tempat kami? Itulah berlaku Jumaat yang pertama di Masjid Quba. Kemudian Nabi masuk sampai di Madinah, bandar Puak Aus. Puak Aus sambut Nabi, sambut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lamma qudiya Nabi ila al-Madinah faqala sabyan wan nisa tala'al badrun alaina min sanil wada' wajaba syukrun alaina mimma da'a lillahi da'. Dan inilah maksud Nabi hijrah ke Madinah. Bukanlah wujud negara, tuan-tuan. Negara itu datang kemudian hadiah Allah. Tapi inilah maksud. Ini hadis sahih. Tak kala wanita, tak kala Nabi sampai ke Madinah telah berkata wanita dan anak-anak perempuan sambil memukul rebana. Tala'al badrul alaina, telah muncul kepada kami bulan purnama. Nabi digambarkan sebagai bulan purnama. Dan sahabat digambarkan sebagai bintang. Ashabi kan nujum, sahabatku seperti bintang di langit. Bi'ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Tala'al badrul alaina min satil wada', munculnya daripada saniah wada', daripada tadi Quba tadi. Wajaba syukrun alaina, wajib ke atas kami bersyukur. Apa syukurnya? Ma da'a lillahi da', selama Nabi dan sahabat datang, selama dakwah dilakukan oleh da'i, syukur kami. Kerana ini merubah dakwah dan da'i dan masjid akan merubah masyarakat, merubah individu, menambah karya, merubah negara. Ini kesan daripada masjid. Dan akhirnya kedua-dua suku ni Allah panggil Ansar. Kedua-dua ketua dia, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid termasuk asyara mubasyara yubasyiru bil jannah. Sa'id bin Zaid termasuk 10 orang yang dijamin dengan syurga. Ketua Puak Aus dengan ketua Puak Khazraj. Siapa? Ketua Puak Khazraj, dia adalah Sa'ad bin Ubadah. Kedua-dua suku ni, yang ni Sa'id bin Zaid dijanji dengan hadis asyara mubasyara yubasyiru bil jannah, 10 orang dijamin syurga. Maknanya Allah telah jamin dia syurga ketika dia ada kami. Yang suami Sa'ad bin Ubadah, dia tak masuk dalam asyara mubasyara, tetapi dia masuk dalam satu hadis riwayat Amr bin As, ini Abdullah bin Amr bin As. Nabi kata, tadul an rajul min ahli jannah, akan muncul sekejap lagi lelaki ahli syurga. Satu lelaki masuk ke masjid Nabi, janggutnya basah dengan air wuduk, dia pegang sandal sebelah kiri, kemudian dia melangkah masuk dalam masjid. Nabi, sahabat-sahabat tengok, oh, dia ni ahli syurga. Besok waktu yang sama Nabi pun sebut sekali, tatul an rajul min ahli jannah, akan muncul sekejap lagi satu orang lelaki syurga. Muncul orang yang sama semalam. Hari yang ketiga Nabi kata akan muncul sekejap lagi ahli syurga. Orang yang hari yang pertama, hari kedua orang yang sama, dia adalah Sa'ad bin Ubadah. Berdasarkan hadis ini dia ahli syurga. Maknanya kesan hijrah bukan sahaja sahabat-sahabat, innallaha ja'alal haqqa lisan Umar wa qalbihi, Allah jadi kebenaran kata-kata Umar dan hati, kesan daripada hijrah. Laukana Nabi yang bila kalau ada Nabi lepas aku, kalau Nabi tidak ada, Umar dia. Abu Bakar, innallaha ja'alal haqqa lisan Umar wa qalbihi, Allah jadi kebenaran. Abu Bakar, inna min an-nasi alayya fi suhbatihi wa mali abaghbar. Dalam membelanjakan harta benda dan bersahabat, Abu Bakar menjadi tempat utama. Dan semua sahabat ada kemuliaan, kehebatan masing-masing karena kesan hijrah mereka. Dan benda yang menyebabkan mereka jadi begitu, karena amal-amal yang mereka buat dalam masjid, menghidupkan amal masjid dengan amal masjid Madinah, bertukar menjadi Madinatul Munawwarah. Amal yang mereka buat, debu Madinah menjadi syifa. Debu Madinah. Amalan yang mereka buat, Madinah menjadi tempat yang kedua, yang terbaik di atas muka bumi, yang terkandung jasad Nabi di bawah. Yang besarnya adalah amal masjid. Jadi jalan keluarnya bagaimana dalam hijrah. Kita duduk cerita mahijah. Tak masa cerita satu-satu, ceramahnya cerita satu-satu.
hijrah begini kita cerita. Tapi apa yang saya nak bawa pada tuan-tuan, kita berada dalam tahun hijrah yang kita masuk sekarang ini akan berlaku fitnah yang banyak. Dan jalan keluarnya adalah kekuatan iman. Dan bagaimana kekuatan iman? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Idza ra'aytum ar-rajula yata'ahadu al-masajida fas'alu lahu bil iman. Kama qala Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallah. Dan dibaca sampai habis. Wa asaula an yakuna minal muhtadin. Dengan datang ke masjid termasuk orang yang mendapat hidayah dari Allah. Bila kamu lihat lelaki yang berulang kali masjid, saksi dengan iman. Jadi ini kekuatan iman yang akan datang. Dan konklusinya, penutupnya, kita tidak ada ruang untuk selamat daripada fitnah yang akan datang. Melainkan kita kembali balik ke masjid dan hidupkan amalan-amalan masjid. Dan kita main peranan. Apakah kita datang sembahyang subuh sedangkan anak lelaki kita tidur di sebelah? Apakah kita datang sembahyang maghrib hari Minggu hari Sabtu sedangkan anak menantu balik? Apakah dengan daging salai kita buat, mak dia buat daging salai boleh makan dengan rebung, power, sedap semua? Adakah itu? Mengapa tidak bawa mereka sama-sama ke masjid? Kita boleh bangun sembahyang subuh, mengapa tidak kejut kalau kita datang ke masjid? Hak dan tanggungjawab kita ni. Ya kita yang datang masjid. Bila kita dah bawa semua, insya-Allah Allah akan bangunkan masjid dan pelihara diri dan keluarga kita dan masyarakat kita dan negara kita. Ini janji Allah, la tukhliful mi'ad. Ini bukan manifesto parti, ini adalah janji Allah. Tuan-tuan nak pegang janji Allah atau manifesto parti yang dah tak lah. Tak usah sebut dah macam-macam. Maka peganglah janji Allah dengan kita datang ke masjid, hidupkan amal. Allah akan bantu kita. Boleh semua sekali insya-Allah. Wallahu a'lam. Moga Allah memudahkan bagi saya dan kita semua datang iktibar kepada semua. Aku qali hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.